Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباع تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم يسر لنا في كل أمورنا فإن التيسير في كل عسير عليك يسير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Puan-puan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi kita dipertemukan pada pagi ini untuk menyambung bicara kita berkenaan dengan tafsir surah Abbas. Kan? Kita berhenti pada ayat 16. Jadi, ayat 10 Oh, sorry. Okey. Masa ingat kena berhenti ayat 16. Hari ini kita cuba tengok ayat 11 hingga ayat 23 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره
كلا لما يقض ما أمره صدق الله العظيم. كلا إنها تذكرة. Janganlah melakukan lagi yang sedemikian itu. Kalla. Kalla tu mana jangan begitu. Maksudnya jangan buat lagi yang sedemikian itu. Sebagaimana yang ke atas itulah cerita ayat dia ayat Quran ni dia ada sambungan. Dia ada kena-mengena dengan yang sebelum. Kalla lamma kalla innaha tadhkirah. Innaha sesungguhnya sebenarnya ayat-ayat Al-Quran adalah pengajaran dan peringatan. Tazkirah dalam bahasa Melayu pun tazkirah. Maknanya cukup dah. Al-Quran tu sebenarnya cukup dah sebagai peringatan. Maknanya kalau kita betul-betul berpegang pada Al-Quran dan juga dengan sokongan hadis-hadis Nabi, sebenarnya Al-Quran tu dah cukup. Tapi sebab kita tak apa faham, kena bantu dengan hadis-hadis Nabi baru kita boleh faham. Kalau tidak dibantu oleh hadis-hadis Nabi, kadang-kadang kita tak faham ayat Quran. Kalau nak kirakan ayat Quran tu saja dah cukup. Banyak ayat-ayat Al-Quran sendiri yang mengatakan Al-Quran tu dah cukup. Kalla, di antaranya inilah. Kalla innaha tazkirah. Ayat Quran itu adalah tazkirah, peringatan kepada semua manusia yang sudah mencukupi maksud dia. Dah cukup. Faman syaa'a dzakara. Bagi sesiapa yang inginkan. Siapa yang inginkan kepada peringatan. Siapa yang nak lah. Maka siapa yang menghendaki pasti akan sedar dan ingat. Mesti dia rasa cukup bagi orang yang inginkan kepada tazkirah. Tazkirah tu mana peringatan. Hari ni orang guna pula apa? Tausiah. Tausiah makna pesanan. Wasiat. Tausiah tu adalah memberi wasiat. Mana itu tausiah. Memberi wasiat, tausiah dalam bahasa Arab. Faman syaa'a dzakarah. Siapa yang syaa'a dzakarah. Sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya, dapatlah ia mengambil peringatan daripadanya. Ayat-ayat suci itu tersimpan dalam naskah yang dimuliakan. Fi suhufin. Suhuf ni kalau sekarang kita panggil surat khabar. Lembaran. Lembaran-lembaran yang mulia. Mukarramah makna mulia. Mulia tu maksudnya dia banyak memberi. Mukarramah kerana dia banyak memberi. Jadi ayat-ayat Al-Quran ni puan-puan, dia memang banyak memberi manfaat kepada manusia. Fi suhufin mukarramah marfu'ah. Marfu'ah makna tinggi. Diangkat tinggi. Yang tinggi darjatnya. Lagi suci dari segala gangguan. Mutahharah, suci. Marfu'atin mutahharah. Suci, Ya. Marfu'ah mana yang tinggi darjatnya, mutahharah suci. Al-Quran tu tinggi darjatnya dan suci. Suci itu maksudnya daripada sebarang unsur-unsur yang tidak sebab Al-Quran daripada sumber yang suci, iaitu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sumber yang lain
Al-Quran ni. Semuanya daripada Allah. Tidak bercampur dengan kalam manusia. Ataupun yang lain, macam kitab-kitab suci lain, sekarang ni dah bercampur. Kan? Kitab Taurat bercampur. Sebenarnya kitab Taurat tu juga kalamullah. Tapi dah bercampur dengan kalam manusia. Dah tak original. Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kan? Kalau dia kalam yang diturunkan kepada Nabi Musa, mungkin tak dia ada cerita tentang saat setelah Nabi Musa wafat. Apa yang berlaku kepada Nabi Musa setelah dia wafat. Ada disebut dalam kitab Taurat sekarang. Kalau dia turun sebelum masa hayat Nabi Musa, macam mana cerita tentang orang duduk meratap Nabi Musa tu 3 tahun. Beratus-ratus orang pergi meratap kat kubur Nabi Musa. Kerana Nabi Musa meninggal dunia. Kalau dia turun sebelum Nabi Musa wafat, macam mana cerita tentang kewafatan? Itu dengan sendiri kita dapat faham, itu dah bercampur. Mana itu cerita orang. Masuk dalam. Macam mana boleh masuk? Al-Quran tidak akan ada. Kiramin bararah. Biaidi safarah. Biaidi mana dengan tangan-tangan. Terpelihara di tangan-tangan malaikat. Safarah tu nama sekumpulan malaikat. Kalau di sini dia kata apa? Di tangan malaikat-malaikat yang menyalinnya dari lauh mahfuz. Mana Quran tu terpelihara? Yalah, terpelihara tadi dia cakap kan mutahharah, suci. As-safirul ladzi yas'a bainan nas fis sudur. Okey. Bi aidi safarah. Safarah ni kalau sekarang lah. Safarah ni dia merujuk kepada kedutaan. Jadi kalau kita tengok dalam tafsir pun dia kata malaikat yang menjadi duta Allah. Malaikat yang menjadi duta Allah kepada manusia. Ialah yang membawa Quran kan. Quran tu macam duta lah bagi setiap negara ada duta kita untuk menyampaikan hasrat sesemua negara. Jadi Allah SWT dia ada duta dia, iaitu para malaikat, dihantar kepada manusia untuk menyatakan pendirian Allah, apa yang perlu manusia buat, apa yang perlu manusia tahu. Itu mana safarah. Biaidi safarah. Tapi safarah di sini ialah nama segolongan malaikat atau gelaran kepada segolongan malaikat yang menyalin Al-Quran. Dulunya Al-Quran ni sifat Allah. Kemudian disalin ataupun ditulis di lauh mahfuz. Kemudian daripada lauh mahfuz tu disalin lagi untuk diturunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ni satu tempat yang ada di langit dunia. Langit dunia ni langit yang paling dekat dengan kita ni lah. Dia panggil langit dunia. Jadi siapa yang menulis tu? Safarah. Malaikat yang digelar dengan safarah ni. Yang menyalin Al-Quran daripada lauh mahfuz bawa turun ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Daripada Baitul Izzah itulah puan-puan ayat-ayat Al-Quran ini diambil oleh Jibril dan dibawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali surah Al-Fatihah dan 2 ayat surah Al-Baqarah. Dia diturunkan direct daripada lauh mahfuz sana kepada Nabi Muhammad. Hari dia turun tu, katanya malaikat yang bawa ayat tu
kepada Jibril tu, dia tak pernah turun ke bumi, melainkan itulah kali pertama dia turun. Satu. Yang kedua, dia tidak turun melalui pintu langit yang biasa. Pintu langit yang belum pernah dibuka, melainkan untuk turunkan suratul Fatihah dan surah, dua ayat Amanar Rasul tu lah. Dua ayat akhir surah Al-Baqarah. Dia memang turun khusus, direct daripada sana, daripada Lauh Mahfuz tu. Jadi bila turun, dia buka pintu langit, Nabi dengar. Nabi dekat bumi ni dengar pintu langit tu ditutup, berbom ke macam mana tak tahulah. Tapi masa tu malaikat Jibril dah ada dah dekat dengan Nabi untuk menerima wahyu tersebut untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagaimana yang disebut dalam hadis lah. Kiramin bararah. Kiramin bararah. Malaikat safarah tu, kriteria yang ada pada dia ialah kiramin, mulia, bararah, banyak berbakti. Qutilal insanu ma akfarah. Binasalah manusia yang engkar. Betapa besar kekufuran manusia yang engkar. Manusia yang engkar tu betapa besarlah kekufuran dia. Kiramin bararah, qutilal insanu ma akfarah, min ayyi syai'in khalaqah. Manusia tu tahu ke? Tidakkah ia memikirkan dari apakah ia diciptakan oleh Allah? Min ayyi syai'in, dari apakah dia diciptakan? Khalaqah. Maka Allah pun jawab, min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Min nutfah, dari air mani diciptakannya serta dilengkapkan keadaannya dengan persediaan untuk bertanggungjawab. Min nutfatin khalaqahu, telah dijadikannya, faqaddarahu, dan Allah takdirkan. Maknanya Allah dah tetapkan takdir untuk dia. Takdir itu maksudnya segala perkara lah. Matanya macam mana, telinganya macam mana, semua Allah dah takdirkan. Kaki tangan, cerdik tak cerdik, bijak tak bijak, semuanya ada di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita baca dalam hadis kan, setelah bercantum benih lelaki dengan benih perempuan 40 hari jadi segumpal darah, 40 hari jadi seketul daging, 40 hari ditiupkan roh. Kan? 40 hari ditiupkan roh. Kemudian menjadi satu makhluk yang kuat, yang lemah, yang apa semua, macam-macam disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Thumma sabil, kemudian kemudian jalan baik dan jahat dimudahkan Tuhan kepadanya. Kemudian jalan dipermudahkan. As-sabil tu mana jalan, dipermudahkan, yassarahu, kepadanya. Di sini ada dua makna. Ada makna yang mengatakan Allah permudahkan bagi dia baik dan buruk. Kalau takdir dia baik, dia nak buat benda baik tu dipermudahkan oleh Allah SWT. Kalau takdir dia tak baik, dia nak buat baik payah je, tak menjadi je. Yang jahat, yang tak elok tu elok pula jadi. Itu maksudnya jalan yang tak baik lah, takdir dia. Ada makna kedua, mengatakan thummas sabila yassarah ni, kemudian jalan dipermudahkan. Ada pendapat ulama kata maksud dia ialah jalan dia nak keluar daripada rahim. Kalau fikir secara logik,
mustahil boleh keluar. Daripada rahim. Daripada rahim tu, kalau fikir secara logik, mustahil boleh keluar. Betul ke tak betul, perempuan? Tapi Allah permudahkan. Dibuka jalan, kan? Kalaulah tidak dipermudahkan oleh Allah, ialah perempuan, saya minta maaf guna bahasa yang kurang senonoh sikit. Orang berak semelik tu bukanlah sebesar baby, perempuan. Yang berak semelik tu bukanlah najisnya sampai sekilo, kan? Itu pun tercabut pokok senduduk. Dan dulu-dulu lah, kan? Enjin berak dalam hutan, dalam semak. Pegang pokok senduduk, tercabut pokok-pokok. Nak meneran, nak keluar berak semelik tu. Ini kan baby 3 kilo, 4 kilo. Allahu Akbar. Jadi perempuan, Allah permudahkan. Kalau Allah tak permudahkan, memang mustahil dia keluar. Perempuan lebih tahulah daripada saya. Saya pernah tengok isteri saya melahirkan anak, masa tu operation Caesar. Isteri saya, saya ada 6 orang anak. 3 normal, 3 Caesar. Jadi kedua-dua tengok. memang susah lah, perempuan. Kalau Allah SWT tak permudahkan, macam mana tulang-tulang pinggul ni boleh terbuka, kembang masa tu? Wallahu ta'ala alam. Allah SWT maha kaya. Dia boleh jadikan apa yang dia nak. Thumma as-sabila yassarah. Jadi ada yang mengatakan as-sabil di situ, ada yang mengatakan sabil itu ialah jalan hidup. Tapi ada yang mengatakan jalan di situ ialah jalan dia nak keluar daripada rahim. Wallahu a'lam. Allah permudahkan. Kedua-duanya boleh pakailah. Thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa aqbarah. Kemudian dimatikannya, lalu diperintahkan supaya ia dikuburkan. Thumma amatahu, dimatikan, fa aqbarah, dan dikuburkan. Thumma idza syaa'a ansyarah. Kemudian bila Allah kehendaki, syaa'a ansyarah, Allah bangkitkan semula, hidup, kan? Dan bila Allah kehendaki dibangkitkan semula, mana hidup semula. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Jangan begitu. Janganlah hendaknya ia kufur lagi, ingkar lagi. Sebenarnya ia belum menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi ayat 17 hingga 23 tu Allah cerita manusia ni kufur. Kufur. Jadi Allah SWT nak mengajak kita fikirlah. Cuba kamu fikir, patut ke tak patut kamu kufur. Allah bawa kita daripada mula kita diciptakan, daripada air mani, min nutfah. Kemudian Allah tentukan segala keperluan yang ada. Mata, kepala, telinga, kaki, anggota panca indera. Kalau Allah tak sediakan, siapa nak sediakan untuk kita, perempuan? Kalau Allah jadikan cacat, siapa yang nak betulkan? Tak boleh dah nak ubah. Macam itulah. Terima ketentuan Allah seadanya. Kemudian Allah SWT matikan kita. Hidup sementara atas dunia ni, kemudian mati. Kemudian mati, kemudian dikuburkan. Sampai masa Allah hidupkan semula. Pada waktu itu baru kita tahu. Hidupkan semula dengan akan ditanya, dipertanggungjawabkan dengan amalan-amalan kita dan sebagainya. Jadi itulah, perempuan, terjemahan lebih kurang daripada surah
Al-Abbas, surah Abbas. Abbas mana apa perempuan? Masa muka atau kerut muka. Abbas. Abbas. Kalau nama orang Abbas tu, mana orang yang suka kerutkan muka. Suka memasam, bermuka masam lah. Tapi dia nama, oleh kerana dia nama seorang sahabat Nabi. Okey, jadi kita cuba tengok balik apa yang kita bincang. Kalla innaha tazkirah, kan? Puan-puan, Al-Quran di antara matlamat utama diturunkan ialah untuk memberi peringatan kepada manusia. Dalam surah Yasin, Allah SWT sebut tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Litunzira, untuk memberi peringatan. Untuk memberi peringatan. Allah SWT sebut dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira. Mubasyir, memberi khabar gembira, cerita tentang syurga, nikmat, orang berjaya. Wa nadhira, cerita tentang peringatan, amaran, dosa, siksaan, neraka dan sebagai azab. Itu makna peringatan. Jadi banyak lagi ayat-ayat lain yang Allah sebut dengan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kerana peringatan itu bermanfaat ataupun berguna untuk orang-orang yang beriman. Jadi banyak lagi ayat-ayat yang Allah SWT beritahu kepada kita dengan makna yang sama, tazkirah ni. Jadi perempuan, di antara tujuan Al-Quran ialah untuk memberi peringatan. Maknanya bukanlah Al-Quran ni untuk dibaca saja. Bukan untuk dibaca saja, tapi untuk diambil pengajaran apa yang ada di dalamnya. Tapi kata Allah, faman syaa dzakarah, kepada sesiapa yang nak. Maknanya ada orang yang tak nak, tak dapat. Kena usahalah. Orang yang nak, maknanya dia kena usaha. Usaha macam mana nak jadikan Al-Quran itu sebagai peringatan kepada diri kita sendiri. Saya selalu mengibaratkan pada perempuan, Al-Quran ini cahaya. Macam kita pegang lampu suluh, torchlight. Perempuan, kita pegang lampu suluh, sepatutnya kita suluh jalan kita. Sebab kita nak berjalan dengan selamat, kan? Tetapi kebanyakan orang yang pegang lampu suluh, dia suluh orang lain. Dia suluh orang lain, suluh kaki orang, dia tak suluh kaki dia. Itu masalah juga tu sebenarnya, kan? Bila dia suluh kaki orang, dia nampaklah keburukan orang, kaki dia cacat ke, ada crack ke, macam mana ke, kan? Jadi sepatutnya kita suluh diri kita sendiri. Al-Quran ni kan turun untuk kita, bukan turun untuk orang lain. Jadi bila macam tu, itu yang menyebabkan jadi masalah. Menjadi masalah lah bila Al-Quran itu diukur pada orang lain, dia tak ukur pada dirinya sendiri. Maka barang siapa yang mengendaki, tentulah ia memperhatikannya. Maknanya dia dapat, dia usaha, dia belajar, dia teliti dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, maka dia dapatlah. Dia dapatlah. Tapi kalau tidak berusaha, maka tak dapatlah. Saya memang tanggungjawab Al-Quran tu kena sampai faham lah kalau boleh. Kalau boleh. Ada masa selain daripada baca, kena biar faham.
Ini baca pun tak ada masa ni pun. Nak baca pun tak ada masa. Punyalah sibuk kan. Ya? Baca terjemahan. Tak faham juga? Ya? Kena hadir kelas-kelas. Minta. Kalau perempuan tak boleh berjalan dengan kaki sendiri, gunalah tongkat. Kan? Gunalah tongkat. Ini dah tahu tak boleh berjalan sendiri, tak nak guna tongkat, jatuh. Tak cukup satu tongkat, guna 2 tongkat. Apa dia? Yalah betul lah. Tak cukup tongkat yang satu, guna tongkat yang kaki 4. Apa dia? Itu yang dah parah lah tu. Okay. Apa dia? Okey, jadi kalau tak faham, kenalah tak boleh berjalan sendiri, kenalah guna tongkat kan. Jadi perempuan, Al-Quran itu tertulis di dalam suhuf, di dalam lembaran-lembaran, fi suhufin mukarramah. Jadi kalau kita lihat Al-Quran ni memang bila turun dia, Nabi perintahkan sahabat tulis. Daripada awal penurunan Al-Quran, Nabi suruh tulis. Cuma ada yang mengatakan tulis tu dah tersusun, ada yang kata belum disusun. Tu pun masih ada khilaf lah. Tulis tu memang tulis dah. Nabi panggil sahabat ni tulis, Nabi panggil sahabat ni tulis. Terutama bila dah berada di Madinah, ramai sahabat yang menulis. Ali, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, kemudian ramai lagi lah penulis wahyu. Perempuan, ayat Quran ni dia turun tak ikut susunan. Bila turun satu ayat, minta maaf, bila turun satu ayat, Nabi akan panggil sahabat tulis. Nabi beritahu, tulis ayat ni selepas ayat ni daripada surah begini-begini. Nabi yang tentukan di mana ayat tu duduk. Jadi susunan ayat Quran tu, perempuan, memang tidak boleh diubah. Tidak boleh diubah. Itu adalah ketetapan. Macam surah Al-Fatihah. Ayat pertama, kedua, ketiga tu tak boleh ubah. Nak baca ayat ketiga dulu ke? Tak boleh. Itu adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana yang begitu juga kalau mengikut para ulama, tulisan pun tak boleh ubah juga kalau ikutkan. Tulisan Al-Quran tu, walaupun Al-Quran ni perempuan, dia bahasa Arab, tetapi dia ada tulisan dia sendiri. Dia tak sama 100% macam bahasa Arab biasa. Dia tak ikut. Orang Arab pun mungkin tulis Quran salah kalau dia tak tahu. Dia tulis betul mengikut kaedah bahasa Arab, tapi salah mengikut kaedah tulisan Al-Quran. Al-Quran dia ada tulisan dia sendiri. Dia ada tulisan dia sendiri. Tak boleh diubah. Itu adalah ketetapan. Sebab apa? Bila sahabat tu tulis, Nabi akan minta untuk tengok. Tengok apa yang sahabat tulis. Kadang-kadang ada sahabat tulis tidak menepati apa yang dikehendaki oleh Rasulullah. Maka Rasulullah suruh ubah. Bukan begini, padam yang ni, tulis yang lain. Begitu katanya. Perempuan, mengikut satu pendapat para ulama, Al-Quran ni, dia datang pada Nabi tu, memang ditunjuk macam mana tulisannya. Itu sebab, bila turun wahyu yang pertama, mungkin perempuan ingat kan? Bila turun wahyu yang pertama, Malaikat Jibril kata, Iqra'. Bacalah. Sila baca. Maksud sila baca tu, ada tertulis. Nabi nampak. Kata setengah pendapat lah. Kalau tidak, sebab apa dia suruh baca? Nak baca apa kalau benda tak ada? Kan? Jadi kata pendapat ulama, yang Jibril suruh baca tu sebab dia tunjuk pada Nabi. Nah ni,
Nabi tak pandai baca. Ma ana biqari, aku tak tahu baca. Sebab Nabi katanya ditunjuk pada Nabi. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi itu pendapatlah, tidak disokong oleh hadis. Jadi puan-puan, ada pendapat mengatakan dalam tafsir Ibn Kathir ada sebut dulu Nabi Muhammad, iaitu sebelum dia menerima wahyu, dia tak pandai membaca. Bila dia menerima wahyu je, Allah pandaikan dia membaca. Dengan mukjizat. Tak tahulah betul ke tak betul. Ada pendapat, tapi pendapat yang lebih kuatnya mengatakan Nabi tak pandai membaca sampai akhir hayat dia lah. Itu riwayat yang banyak. Tapi adalah, nak ceritanya ada riwayat, maksudnya ada pendapat para ulama yang mengatakan Nabi setelah dia jadi Nabi, dia pandai membaca. Dan contoh pandai membaca ada banyak lah. Kalau dia tak pandai membaca, dia tak tahu alif ke ba ke ta ke kan. Bila Nabi kata apa nama, setiap huruf Al-Quran itu ada 10 pahala. Dan Nabi kata, aku tidak maksudkan dengan satu huruf itu ialah alif lam mim. Alif lam mim tu satu perkataan. Yang aku maksudkan, Nabi kata alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau Nabi tak pandai membaca, mana dia tahu alif lam mim? Hujah-hujah bagi pendapat yang kata tadilah kan. Yang kedua hujah dia pakai bila Nabi cerita tentang Dajjal. Nabi cerita tentang Dajjal. Nabi kata Dajjal ni tertulis pada dahinya kaf, fa, ra. Kufur. Jadi kalau Nabi tak tahu, macam mana? Kan? Wallahu a'lam, itu hujah-hujah dia lah. Lagi pula pun, bila sahabat-sahabat tulis, kalau Nabi betul-betul tak pandai membaca, dia tak mampu nak tegur. Salah ke betul? Kan? Tapi bila sahabat tulis, Nabi tengok kalau betul diiyakan, kalau salah dia suruh padam, suruh tulis lain. Kalau dia tak pandai, macam mana? Wallahu a'lam. Itu di antara hujah-hujah yang pendapat yang mengatakan Nabi itu pandai membaca setelah dia jadi Nabi. Wallahu a'lam, kita pun tak tahu. Tidak ada bukti yang jelas. Tidak ada bukti yang jelas. Khilaf lah. Pendapat yang masyhurnya Nabi tak pandai membaca sehingga akhir hayat. Tapi ada pendapat, bukan saya kata satu pendapat ni, pun kena faham. Ada pendapat yang mengatakan Nabi tu bila jadi Nabi dia pandai membaca dan menulis dengan mukjizat. Dia tak payah belajar. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi dia ada kelebihan kekurangan dia jugalah. Wallahu a'lam. Okey. Jadi Al-Quran itu fi suhuf, tertulis pada lembaran mukarramah. Mukarramah ni dia, kalau rajulun karim, dia mukarramah ni ru'wat dia ialah karim, karam, kaf ra mim. Kaf ra mim itu root word dia. Mim dengan ta tu ditambah, ra ditasydidkan pun tambah. Mukarramah, kan? Maknanya yang banyak, yang suka memberi. Apa yang dia bagi, mengajar je. Dalam kelas. Nanti anda semua balik. Okey. Mana mukarramah ialah dia banyak memberi manfaat. Maknanya memberi. Memang kalau kita tengok Al-Quran ni perempuan, dia memberi banyak ilmu kepada kita. Manfaat yang banyak. Memberi ilmu yang banyak kepada kita. Semua benda dia adalah petunjuk kepada kita semua. Marfu'atin mukarramatin fi suhufin
mukarramah, marfu'ah. Marfu'ah, yang ditinggikan darjatnya. Allah mempunyai, artinya mempunyai kedudukan yang tinggi. Al-Quran itu mempunyai kedudukan yang tinggi. Bukan kita je perempuan menghormati Al-Quran. Sebenarnya orang-orang yang bukan Islam, kalau mereka mengkaji Al-Quran, mereka juga kagum, respect dengan kehebatan Al-Quranul Karim. Bukan kita je, orang Islam. Itu marfu'ah. Bahkan dikatakan buku yang terbaik ialah Al-Quran. Seorang doktor pakar bedah, namanya Maurice Bucaille ke, gitulah. Kalau tak silap saya, Perancis. Dia buat kajian, dia belajar bahasa Arab sampai pandai. Dia belajar bahasa kitab Taurat, dia belajar bahasa kitab Injil sampai pandai. Dia boleh baca dalam Al-Quran dalam bahasa asal dan dia faham. Boleh baca kitab Taurat, kitab Injil dalam bahasa asal dan dia faham. Dia kaji 3 kitab suci ni. Akhirnya dia memeluk agama Islam. Dah lama lah, awal 90-an. Awal 90-an. Awal 1900 berapa. Jadi dia memeluk agama Islam akhirnya. Kerana apa? Dia dapati yang tidak bercanggah dengan teori-teori sains hanya Al-Quran. Kitab-kitab lain tu, Taurat, Injil, ataupun Taurah dan Bible, ada part yang boleh diterima, ada part yang bertentangan dengan teori-teori sains. Maknanya dia faham macam ni je perempuan. Dia kata kalau kitab tu benar, dia tidak menyalahi reality. Al-Quran ni kalau dia benar, dia tidak boleh menyalahi reality, fakta dalam hidup ni, perempuan. Kalau dia menyalahi reality, berarti dia tak betul. Kan? Tak betul. Jadi bila dia kaji, dia kata di dalam Taurat dan Injil, dalam Torah dan Bible, banyak pertembungan realiti kehidupan dengan apa yang ada dalam. Itu maknanya mereka dah ubah pandangan manusia. Tapi Al-Quran ni oleh kerana dia kekal dengan ayat-ayat yang datang secara asli daripada Allah SWT, original, maka dia tidak bertentangan dengan fakta. Akhirnya dia memeluk agama Islam. Dan dia menulis buku tentang kehebatan Al-Quran. Cerita pengalaman dia. Jadi perempuan, Al-Quran ini juga mutahharah, yang suci. Suci, mutahharah, suci, yang disucikan. Sebenarnya kalau kita nak terjemah betul-betul, mutahharah tu yang disucikan. Maknanya Allah sucikan dia daripada segala kekotoran, penambahan ataupun pengurangan. Tokok tambah pun tak mungkin akan berlaku. Nak kurangkan Al-Quran pun tak mungkin akan berlaku. Itu mengikut kita lah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita pegang macam tu lah. Al-Quran ini selamat daripada sebarang pengkhianatan, sabotaj atau sebagainya. Daripada perkara-perkara yang kotor, penambahan, pengurangan. Itu Al-Quran Al-Karim. Bi'aidi safarah. Menurut Ibn Abbas, maksud bi'aidi safarah, di tangan para penulis yang dinamakan safarah. Safarah adalah para malaikat yang menghubung antara Allah SWT dengan makhluknya. Dan termasuk ke dalam pengertian ini dikatakan safir,
iaitu duta. Yang artinya orang-orang yang menghubungkan antara kedua belah pihak yang bersangkutan untuk tujuan perdamaian dan kebaikan. Hal yang sama dikatakan oleh salah seorang penyair dalam salah satu bait syairnya, wama ad'u as-safarata baina qaumi wama amshi bighishin in masyaitu. Dia nak cerita, penyair ini guna perkataan safarah. Safir, daripada perkataan tu lah. Safarah, safir tu duta. Kalau safarah, kedutaan. Apa maksud kedutaan? Apa lambang kedutaan ni? Adanya duta-duta ni lambang hubungan baik di antara dua negara kan. Bila ada hubungan diplomatik, kita bukalah kedutaan kita di negara tersebut. Kalau hubungan tak baik, lambang tak baik, dia halaunya balik kan. Ada yang kena tahan. Beberapa bulan lepas kan, kat negara kita pun ada kecoh bila berlaku pembunuhan Lim Jong Il, yang Korea tu kan, Korea Utara tu. Berapa lama pegawai-pegawai diplomat Malaysia kena tahan dekat sana kan, dia tak bagi balik. Itu cemas tu perempuan, takut. Sebab Korea Utara ni bukan dia makan saman, suka hati dia je nak buat apa kan. Imam Al-Bukhari mengatakan bahawa safarah adalah para malaikat yang menjadi duta perdamaian di antara manusia dengan ajaran Allah. Di sini malaikat yang menurunkan wahyu Allah dan menyampaikannya kepada Rasul yang bersangkutan diserupakan dengan duta yang mendamaikan di antara kaum yang berselisih. Itu mengikut pendapat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi malaikat itu perempuan yang Allah SWT sebut juga dengan kiramin bararah, yakni malaikat yang mulia dan banyak bakti jasa kepada manusia. Rupa mereka mulia, baik lagi terhormat, dan akhlak serta tugasnya sangat banyak, berbakti kepada manusia. Suci, malaikat semua suci kan, dan sempurna. Maka berangkat dari pengertian ini, orang yang hafal Al-Quran dianjurkan berada dalam jalan yang lurus dan benar dalam semua perbuatan dan ucapan. Perempuan, kita kena faham suasana dulu, awal Islam dulu, bila sebut dia para ulama hafal Quran. Bila sebut dia para ulama hafal Quran. Yang mahir dengan Al-Quran, itulah orang yang paling alim. Paling mahir, paling alim. Dulu. Tapi hari ini berbeza. Yang alim tak semestinya hafal. Yang hafal tak semestinya alim. Hafal tak tahu apa pun ada kan. Hafal. Yang alim tapi tak hafal. Baca Quran pun teruk, dengan tajwidnya teruk. Betul, ada setengah-setengah ustaz kita ni ceramah hebat. Saya tahu beberapa orang lah yang saya tahu, ceramah hebat perempuan, masuk TV, bahkan bergelar datuk pun ada. Tapi kalau suruh baca Quran, Masya Allah, tak larang nak dengar, sakit telinga. Tak boleh jadi imam. Makhraj hurufnya, panjang pendeknya, mak aslinya pun tak tahu ke mana. Allah. Jadi teruk sangat. Itu kata tadi, ada yang hafal tapi tak alim, tak tahu apa. Hafal semata-mata hafal. Ada yang alim tapi tak hafal. Dunia akhir zaman. Mana ilmu tu macam diasingkan. Dulu perempuan itu sebab
dalam hadis Nabi kata, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam di kalangan kamu ialah orang yang paling aqra ni paling kuat membacalah, dia kata. Jadi Imam Asy-Syafi'i dia punya pendapat makna aqra di situ ialah yang paling faham, yang paling alim. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal kata aqra di situ ialah orang yang paling mahir dengan bacaan. Maknanya kalau ikut pendapat Imam Syafi'i, hafiz belum tentu kita dulukan dia jadi imam kalau dia tak faham. Mana kena dulukan orang yang faham. Kalau ikut Imam Syafi'i lah. Tapi kalau ikut Imam Ahmad bin Hanbal, kena dulukan orang yang mahir bacaan. Wallahu a'lam. Sebab apa? Kita tengok suasana dulu macam tu. Orang yang alim tu maknanya dia mahir dengan Quran. Imam Syafi'i mahir dengan Quran. Hari ni perempuan, ada seorang kawan pada anak saya, baru khatam Quran. Hebat betul. Hebat. Budak lagi, umur 15 tahun agaknya, sebagai anak saya. Dia boleh baca 30 juzuk Al-Quran pukul 5.30 pagi sampai pukul 11.30 pagi. Khatam 30 juzuk. 6 jam. Hebat budak. Tapi 15 tahun. Budak Malaysia. Budak Melayu. Mahir semua. Baru khatam. Bukan kata lama khatam. Baru lagi khatam. Maknanya dia ingat. Hebat. Hebat. Pukul 5.30 pagi, pukul 11.30 pagi khatam. 30 juzuk. 6 jam. 1 jam 4 juzuk. 4 juzuk. 5 juzuk 5 juzuk. 1 jam 5 juzuk. Mana lebih kurang 10 minit lebih je. Yang kali pertama dia baca tu, 4 je salah. 4 kesalahan kecil. Guru disemak oleh guru ni. Baca. Oh, memang hebat budak tu. Hebat. Tapi yalah sekadar baca. Sekadar baca tak apalah, sekadar baca pun harap-harap masa depan dia lebih lagi lah. Harap-harap dia ada peluang untuk belajar seterusnya. Itu sebab perempuan saya lah secara peribadi, kalau nak hantar anak-anak hafal Quran ni, kena yang macam tu. Kena tak boleh lebih umur 15-16 tahun. Umur sampai 20 tahun duk menghafal Quran. Bila nak belajar benda lain? Dia akan jadi boring. Duduk sekolah tahfiz sampai 7 tahun. Tak betul tu. Saya punya pendapat tak betul. Sepatutnya ialah tahfiz ni kena daripada awal. Dan dia bukan matlamat. Dia menghafal ni permulaan. Menghafal ni adalah permulaan. Wallahu a'lam. Okey perempuan. Jadi kiramin bararah, dalam satu hadis Nabi kata, alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'uhu wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim. Nabi kata siapa yang baca Quran dan dia mahir dengan bacaannya, esok dia akan dibangkitkan dengan malaikat tadi, kiramin bararah, as-safaratul kiramil bararah. Dia akan dibangkitkan bersama dengan malaikat perempuan. Walladhi yaqra'uhu, dan mereka yang membaca Al-Quran tapi tak mahir, dia akan dapat 2 pahala. Maknanya nak cerita ada kebaikan masing-masing. Orang yang baca Quran dengan mahir, dia hebat.
dibangkitkan bersama para malaikat, kedudukannya sangat tinggi. Dan orang yang tidak mahir baca juga sangkut-sangkut, sentak-sentak, tapi baca juga ada 2 pahala bagi dia. Dia ada 2 pahala. Kata para ulama, yang pertama pahala baca Quran, yang kedua pahala sabar. Yalah perempuan baca sangkut-sangkut, kita dengar pun sakit telinga kan. Tapi dia tahan, Masya Allah. Nak juga. Tapi sangkut-sangkut, baca juga. Akhirnya dia boleh dapat 2 pahala di atas kesabarannya. Betul puan, baca Quran ni pun dia bukan semua orang. Anugerah Tuhan juga kan. Ada setengah orang belajar tak pandai-pandai. Kesian juga kadang-kadang tengok kan. Kesian tu kemampuan. Sebab kalau mengikut guru saya dulu, dia kata nak belajar Quran ni dia kena organ mulut mesti sempurna. Organ mulut, lidah, rahang, dia ada kaitan. Yang jadi kita jadi tak boleh sebut tu mungkin rahang kita keras ke, dia bukan lidah keras, rahang. Nak buka mulut, lidah pun ada faktor lah, pendek tak pendek, wallahu a'lam. Lembut tak lembut. Jadi ada faktor. Jadi kesempurnaan anggota atau organ mulut adalah sangat penting. Orang yang organ mulutnya sempurna, dia boleh baca dengan betul. Tapi orang yang organ mulutnya tak sempurna, dia baca mungkin lain lah. Yalah sepatutnya kita nak baca, Nabi suruh baca biar bunyi macam Arab. Kita baca bunyi Jerman. Saya baca nak cantik macam mana, tak tahu, bunyi macam buluh pecah. Bunyi macam buluh pecah je pun. Suara macam katak buah tempurung. Nafas pun semput-semput. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, boleh bacalah. Bolehlah baca, nak kata baik tak sangat tak juga. Ada orang lain yang jauh lebih baik. Okey perempuan Jadi itu di antara yang dapat kita faham daripada ayat 11 hingga 16. Kita cuba tengok ayat 17 hingga 32. Ini pun cerita yang menarik juga. Cerita tentang penciptaan manusia. Manusia kebanyakannya lalai. Dia tak sedar yang dia ni sebenarnya siapa, kedudukan dia. Maknanya kita sebagai seorang hamba Allah yang dicipta oleh Allah, segala benda yang ada pada kita ni dikurniakan oleh Allah, kita tak sedar. Kita rasa macam kita adalah kita. Seolah-olah macam tidak ada kaitan dengan Allah, independent. Kita adalah kita, kaki-kaki kita, tangan-tangan kita, mulut-mulut kita. Jadi itu sebab bila dia dapat sesuatu, dia tak rasa datang daripada Allah. Bila tak rasa datang daripada Allah, dia yang pertamanya tak bersyukur. Yang kedua, dia tak berapa rajin. Bila tak tahu nak bersyukur, tak berapa rajin nak dengar, nak ikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu menyebabkan dia, Allah kata apa? Qutilal insanu ma akfarah. Binasalah manusia. Alangkah amat teruk, amat dahsyat kekafirannya, kekufurannya. Ma akfarah dalam bahasa Arab. Kalau perempuan belajar bahasa Arab lah, dipanggil uslub ta'ajub. Ma akfarah, alangkah kufurnya dia. Ma ajmala, ma akfarah, dia ada 2 wazan. Af'alahu, ma af'alahu dengan af'il bihi. Itu wazan untuk menunjukkan sirah ta'ajub. Dia panggil ta'ajub. Ta'ajub tu masa melahirkan rasa kagum. Ma akfarahu, alangkah kufurnya, alangkah dahsyatnya, alangkah teruknya kekufuran
yang dilakukan oleh manusia. Ma akfarahu. Jadi di sini nak menunjukkan bahawa di kalangan manusia ni perempuan, bukan semua. Di kalangan manusia segelintir. Itu sebab Al-Quran ni kita kena faham. Kalau kita baca ni, kadang-kadang mungkin kita tengok qutilal insanu ma akfarah. Alangkah teruknya kekufuran yang dilakukan oleh manusia. Seolah-olah macam semua manusia kan. Ayatnya bentuk mutlak dia panggil. Mutlak ni maksudnya umum. Tidak ada ikatan. Mana tidak dikhususkan. Ada setengah manusia ke apa ke tak. Seolah-olah macam semua manusia. Tapi sebenarnya di sini bukan dia nak secara mutlak. Dia nak khusus. Khusus macam mana? Manusia yang tidak ingat kepada asal usul penciptaannya. Oleh sebab itu Allah SWT bawa kepada kita, cuba kita fikir dulu, kalau Allah tak nak kita ni terjadi manusia, tidak terjadi. Terjadi tu memang dengan kehendak Allah, perempuan. Kalau sekadar benih lelaki dan benih perempuan, kalau setiap benih lelaki dan benih perempuan tu jadi anak, berjuta-juta anak seseorang. Anak sepasang suami isteri, anak dia berjuta-juta. Sebab benih yang dikeluarkan juta-juta, perempuan. Berjuta-juta. Kalau setiap benih itu memang menjadi manusia, maka berjuta-juta orang lahir daripada satu orang. Kak Amis anak dia berapa juta, tak tahulah. Katalah sebagai contoh kan. Contoh. Dua je. Itu je yang terpilih. Yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada benih yang berjuta-juta tu, mungkin seorang. Ada yang tak dapat-dapat. Kan? Ada yang nak dapat anak sampai kena keluar belanja beribu-ribu. Kan? Tengok siapa nama? Penyanyi tersohor Malaysia. Sekarang tengah mengandung 4 bulan. Tak tahulah. Tapi saya tahu tu sebab abang ipar dia, biras dia nazir masjid saya. Dah banyak kali dah. Doktor yang advise dia punya ni kaya raya. Agaknya dah berjuta aku habis pun tak tahu. Dia Wallahualam, dia orang memang berharap sangatlah mengandung. Allah. Maknanya nak dapat seorang anak sampai berjuta-juta habis duit, kan? Puluh ribu, ratus ribu tu memang confirm. Tapi tak apa, duit banyak, kan? Jadi macam-macam perempuan. Kalau Allah tidak kehendaki, dah bercantum benih lelaki dan perempuan, dah mengandung, boleh gugur. Yang nak tu ya Allah. Macam-macam usaha nak. Yang tak nak pun sama juga. Yang tak nak asyik jadi je. Accident dia panjang. Yang tak nak apa dah? Ini unplanned. Tak tahulah tepi tingkap ke tepi dinding ke mana. Wallahu a'lam. Itu nak menunjukkan kepada kita bahawa itu semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nak, dia hiduplah. Kalau Allah tak nak, tak mungkin dia akan berlaku. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bawa supaya kita berfikir, kalaulah bukan dengan kehendak Allah, siapalah kita perempuan. Kalaulah terjadilah kata kat dalam tu, Allah tak permudahkan jalan, mati juga. Nak keluar tak boleh, lemas. Berapa ramai yang lemas, tak boleh nak keluar, tidak dipermudahkan jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia sampai situ sajalah umurnya. Kan? Saya pernah ada seorang kawan saya ni, dia belajar masa tu dia tengah belajar kat Mesir. Balik cuti, dia kahwin. Kahwin cuti 3 bulan ni.
bulan 7, bulan 8, bulan 9. Macam itulah. Lepas bulan 9 nak mula balik kuliah, dia tinggal isteri dia balik. Tinggal isteri dia mengandung. Sehinggalah isteri dia dekat nak bersalin baru dia balik. Entah macam mana, tak tahu, terkejut. Dia salin normal. Lepas salin tu dia terkejut. Anak dia, doktor kata ada masalah paru-paru. Dia terkejut, koma. Isteri dia koma bawah umur. Jadi dia kahwin macam 2-3 bulan je lah kahwin kan. Lepas tu dia berpisah, tinggal. Balik-balik, meninggal pula dah isteri dia. Jadi Allah SWT, sekarang ni anak dia tu pun dah besar dah, tahun 90 berapa. 20-an lah. Tapi memang sedih lah. Maknya yang meninggal 2 hari selepas dia bersalin. Anak hidup. Anak dia tak ada apa-apa. Tak tahulah dia terkejut ke macam mana ke, doktor beritahu anak dia ada masalah paru-paru. Biasalah budak-budak baru lahir kan. Dia tak boleh terima ke macam mana. Sedih. Nak ceritanya, kalau Allah nak bagi hidup, dia hidup. Kalau Allah nak bagi dia mati, dia mati. Umur kita tak tahu. Umur ni pun adalah ketetapan Allah SWT. Jadi begitulah perempuan, apa yang disebut dalam ayat 17 sehingga ayat 23. Maknanya Allah SWT mengajak supaya kita, sebenarnya kalau kita tengok dalam ayat 24, 25 dan seterusnya tu pun macam ada kesinambungan lah. Allah suruh kita perhatikan kepada rezeki yang kita makan. Falyanzur insan ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba. Mana punca rezeki, nanti kita akan bincang kemudian lah. Sampai setakat itu dulu untuk hari ini. Maknanya apa yang Allah SWT tentukan kepada kita tu, perempuan, sebenarnya adalah ketentuan yang sepatutnya kita syukur. Kalau Allah tak bagi, apa yang kita nak buat kalau Allah tak bagi. Kemarin jiran saya, dia dah sakit kanser lama, 2 tahun dah, 2 tahun kanser. Baru 2 bulan ke 3 bulan anak dia pergi UK. Masa tu dia tengah sakit, buat kemo, buat apa semua, radioterapi. Anak pun doktor. Jadi dia masa anak dia nak pergi UK tu, dia tak sempat nak hantar lah, sebab masa tu dia sakit. Jadi bulan lepas, bukan bulan lepas, awal bulan baru ni, dia pergi ziarah anak dia dekat UK. Dia mungkin orang berada, pergi UK, lepas tu pergi Bosnia. Masa tu dia recover sikit lah. Lepas tu balik, hari Sabtu meninggal. Berapa? Seminggu selepas dia balik. Seminggu selepas dia balik pergi ziarah anak dia tu, dia sakit, masuk hospital 2 hari, meninggal. Dia memang dah agak teruk lah. Tapi dia masih semangat nak pergi jalan. Wallahu a'lam bissawab. Okey perempuan, setakat tu dulu, insya-Allah kita sambung kemudian apa yang perlu kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Kita tengok buku kita satu lagi. Muka surat 185, cara Rasulullah minum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ibnu Abbas berkata
radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam syariba min zamzam wa huwa qa'im. Rasulullah pernah meminum air zam-zam sambil berdiri. Hadis ini juga sahih. Jadi sebenarnya kalau mengikut apa yang disebut oleh para ulama lah, minum dia tidak ada masalah sebenarnya berdiri ke duduk untuk kita minum lah. Cuma yang kena pasti biar sopan. Kalau berdiri biar sopan, kalau duduk pun biar sopan. Itu kalau mengikut setengah pendapat ulama lah. Kalau duduk pun dalam keadaan tak sopan, tak bagus juga. Makan minum ni yang perlu jaga ialah sopan. Berdiri, ada juga berdiri yang sopan. Katakanlah kita pergi satu tempat, tak ada tempat duduk. Adakah sampai tak boleh minum? Minumlah. Tapi jaga adab. Maksudnya berdiri tu biar sopan. Jangan sambil-sambil berjalan. Itu nampaklah tak sopan dia kan. Ataupun dalam keadaan ni macam mana tak senonoh. Jadi minum asalkan sopan, makan pun begitu juga asalkan sopan. Jaga adab. Mana ketetapan makan sambil berdiri tak boleh, minum sambil berdiri tak boleh, tu sebenarnya tidak ada nas yang jelas lah. Itu cuma pendapat-pendapat para ulama dan sebagainya. Abdullah bin Amru bin Al-As. Abdullah bin Amru bin Al-As ni perempuan salah seorang sahabat yang alim. Yang nama Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Az-Zubair, dan ni Abdullah bin Amru bin Al-As, di antara yang alim. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'ida. Abdullah bin Amru ni dia merupakan ikutan utama kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal banyak merujuk kepada Abdullah bin Amru bin Al-As ni. Jadi dia kata, dia melihat, aku pernah melihat Rasulullah minum sambil berdiri dan juga sambil duduk. Mana itu dari segi hadisnya ya. Hadis ini juga bertaraf hasan. Hasan ni maknanya boleh diguna untuk dijadikan hujah. Di bawah hadis sahih tapi lebih tinggi daripada hadis daif. Ibnu Abbas berkata, saqaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam min zamzam fashariba wa huwa qa'im. Aku menuangkan air zam-zam untuk Rasulullah. Baginda minum, Rasulullah minum sambil berdiri. Rasulullah minum sambil berdiri. Yelah dekat Mekah memang ada air zam-zam je perempuan, ada air lain ke? Itu je lah. Rasulullah minum sambil berdiri. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Tirmizi, Bukhari dan Muslim. Nazral bin Sabrah berkata, Utiya Aliyun radhiyallahu anhu bikuzin min ma'in wa huwa fir rahbah. Fa'akhadha kaffan min ma'in faghasala yadayhi wa madmada wastanshaqa wa masaha wajahu wa dhira'aihi wa ra'sahu thumma sharibahu wa huwa qa'im. Thumma qala hadha wudu'u man lam yuhdith. Hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala. Semasa berada di Rahbah, satu tempat nama dia Rahbah, Ali diberi segayung minuman. Beliau mencedok air itu dengan tangannya, lalu mencuci kedua-dua tangannya, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, menyapu ke wajah, kedua belah tangan sampai ke siku dan kepalanya. Kemudian beliau meminum air itu sambil berdiri. Sesudah itu, Sayyidina Ali berkata, ini adalah cara wuduk bagi orang yang tidak berhadas. Aku melihat Rasulullah melakukannya begitu. Apa yang dia buat tu perempuan? Apa yang beza dengan wuduk biasa? Perempuan baca tadi, apa yang perempuan faham? Baca, dia basuh sekali-sekali. Dia tak basuh 3 kali. Itu kalau kita renew wuduk. Perbaharui wuduk, Rasulullah ambil wuduk secara ringkas. Sebab Rasulullah ni perempuan, ada masa
dia ambil wuduk dengan sangat teliti. Dia panggil isbaghul wuduk. Dan ada masa dia ambil wuduk dengan sangat ringkas. Kalau dia nak tidur, wuduk untuk nak tidur je. Kan? Takkan nak ambil sampai macam nak semayang. Yang ni nak semayang juga, tapi kerana dia dah ada wuduk. Cuma nak perbaharui wuduk. Jadi basuh sekali-sekali je lah. Macam tu. Jadi ada masa Rasulullah hanya ambil wuduk, basuh sekali-sekali je. Basuh muka sekali, kumur sekali, basuh air hidung sekali. Itu sebagaimana yang ditunjuk oleh Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali kata, ini wuduk kalau kita dah ada wuduk. Lain kalau kita dah tak ada wuduk, dah batal wuduk, itu ambil wuduk dengan basuh muka 3 kali. Tapi kalau kita tengok dalam hadis ya perempuan, saya kadang-kadang setuju dengan pendapat. Yalah, kalau kita tengok dalam fiqh ni, dia ada macam-macam pendapat ulama. Saya setuju dengan pendapat, dia kata wuduk ni tengok keadaan. Ada masa sunat sekali je basuh. Ada masa sunat 2 kali, ada masa sunat 3 kali. Itu sebab Nabi buat semua. Yang basuh sekali pun Nabi buat, basuh 2 kali pun Nabi buat, basuh 3 kali pun Nabi buat. Tapi jangan sampai 4. 4 tu memang confirm makruh. Basuh 4 kali. Makruh, memang makruh. Kalau berlebih-lebihan sangat, boleh jadi haram. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi, Bukhari dan Abu Daud. Hadis ini bertaraf sahih. Sanad dia saya tak baca. Nazal Al-Hilal Al-Kufi merupakan seorang sahabat Rasulullah dan laporan hadisnya diterima oleh para Nazal bin Sabrah tadi. Nazral. Sini bawah ni Nazal. Dan yang cuba perempuan tengok 186 tadi 20. Di atas tu Nazral. Kat biodata bawah tu Nazal. Saya rasa Nazal. Saya tak pernah dengar ni sebenarnya Nazral ni. Saya rasa mungkin yang betulnya Nazal. Nanti saya cuba tengok lain kali lah. Kalau tak terlupa. 204 Anas bin Malik berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina' thalathan idza shariba wa yaqul huwa amra'u wa arwa. Rasulullah menarik nafas sebanyak 3 kali di luar bekas minumannya semasa minum. Baginda Rasulullah berkata, cara ini lebih menyihatkan dan memuaskan. Maknanya dalam hadis yang lain dia menceritakan bahawa Rasulullah la yatanaffas fil ina'. Rasulullah tidak bernafas di dalam bekas. Masa minum jangan bernafas. Kerana kita hembus nafas tu kan dia keluar karbon. Mungkin juga ada bakteria dan sebagainya. Jadi Rasulullah dia tidak bernafas di dalam bekas minum. Nak bernafas kat luar. Dan Rasulullah minum dengan 3 teguk. Jangan minum gerung-gerung sampai 10 teguk. Satu jak sekali minum. Telan 3 kali, berhentilah. Telan air tu 3 kali, berhenti. Dan Rasulullah, cara dia minum dengan sikit, macam sedut. Bukan dengan telan glub macam tu. Cara Rasulullah minum, dia dengan sedut air tu. Sedut. 3 kali telan, berhenti dulu, bernafas. Kemudian minum lain. Macam tu. Itu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan minum 1 jak air sekali. Selagi tak habis tu dia tak berhenti. Tambah-tambah bulan puasa tak? Sedap minum. Anas bin Malik berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tadi macam hadis itu juga diriwayatkan oleh Tirmizi, Muslim dan Abu Daud. Hadis ini bertaraf sahih. Ibnu Abbas berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shariba tanaffasa marratain. Semasa Rasulullah minum, beliau menarik nafas sebanyak 2 kali. Maksudnya 2 kali teguk je, bukan 3. Tadi 3, ada 2. Maksudnya ada masa 2 kali telan air, berhenti, bernafas kat luar.
Ada masa 3 kali. Kalau sekali itu melampau lah. Sekali nafas, sekali telan nafas. Itu penat mana? 2 atau 3 kali. Maknanya kita tengok macam mana Rasulullah sopan dalam minum. Hadis ini dhaif. Dilaporkan oleh Ali bin Khaisram. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah. Kabsyah berkata, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fashariba min qirbatin mu'allaqatin qa'iman faqumtu ila fiha faqata'tuhu. Rasulullah masuk ke dalam rumahku lalu minum dari qirbah sambil berdiri. Selepas itu aku bangun dan memotongnya. Apa makna qirbah? Siapa tahu makna qirbah? Hadis ini bertaraf sahih. Qirbah ni ialah bekas air yang dibuat daripada kulit binatang. Dia orang Arab dulu, zaman Rasulullah dululah. Kambing yang dah disembelih, dilapah, kulit tu dia jahit balik, dia buat untuk takung air. Itu dia panggil qirbah. Jadi bila dia bawa tu senanglah bawa macam seekor kambing ni tu. Itu dia panggil qirbah. Kalau perempuan pergi ke museum Telaga Zamzam tu, yang ada Telaga Zamzam, ada qirbah dia tunjuk kat situ. Jadi selepas itu aku pun bangun dan memotongnya. Potong tempat apa nama tadi yang Rasulullah minum tu, supaya senang nak minum lah. Thumamah bin Abdullah berkata, kana Anas bin Malik yatanaffas fil ina'i thalathan. Wa za'ama Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffas fil ina' thalathan. Anas bin Malik ni seorang khadam Rasulullah. Dia menarik nafas 3 kali pada bekas minumannya. Maksudnya telan 3 teguk lah. Anas yakin Rasulullah juga menarik nafas sebanyak 3 kali pada bekas minumannya. Maksudnya minum 3 teguk sekali minum. Anas bin Malik berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummi Sulaim wa qirbatun mu'allaqatun fashariba min famil qirbah wa huwa qa'im. Faqamat ummu Sulaim ila ra'sil qirbah faqata'atha. Rasulullah masuk ke dalam rumah Ummu Sulaim. Ada qirbah yang tergantung di rumah itu. Rasulullah peminum dari qirbah itu sambil berdiri. Sebab kadang mulut qirbah tu dia tinggi. Nak minum duduk tak boleh, kan dia tinggi. Jadi selepas itu Ummu Sulaim memegang hujung qirbah itu dan memotongnya supaya senang nak minum. Hadis ini bertaraf sahih. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ahmad dan juga Tabrani. 209 Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yashrabu qa'iman. Rasulullah juga pernah minum. Rasulullah pernah minum sambil berdiri. Perempuan, dalam bahasa Arab, kalau kana yashrabu, kana tu past tense. Kemudian yashrabu present tense. Jadi bila past tense campur present tense ni, dia jadi past continuous. Kalau ikut dalam bahasa Arab, maknanya Nabi seringkali minum berdiri. Begitu. Wallahu a'lam. Kita cuba tengok sikit lagi, ada masa sikit. Baca sikit lagi. Anas bin Malik berkata, bab yang seterusnya, muka surat 192. Wangian Rasulullah. Kanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha. Dahulu Rasulullah memiliki tempat menyimpan minyak wangi untuk beliau menggunakannya bagi berwangi-wangian. Rasulullah memang ada bekas khusus untuk simpan minyak wangi. Dulu dia tak macam kita perempuan ada botol siap-siap, tak perlu simpan bekas. Sekarang dia tak larang nak simpan bekas minyak wangi berlambak-lambak. Yelah, setiap orang balik umrah, balik haji bagi minyak wangi. Kan, tak tahu nak letak mana. Letak kat masjid. Itulah. Dia mengguna, tidak kat rumah tak tahu nak guna banyak sangat.
Hadis ini bertaraf sahih. Sumamah bin Abdullah berkata, kana Anas bin Malik la yaruddu at-tayyib, la yaruddu at-tiba, la yaruddu at-tiba. Wa qala Anas, inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu at-tiba. Anas bin Malik tidak pernah menolak pemberian berupa minyak wangi. Kata beliau, Rasulullah tidak pernah menolak pemberian berupa minyak wangi. Orang bagi minyak wangi tak pernah tolak. Sebab Rasulullah ni dia memang suka minyak wangi. Rasulullah pakai wangi perempuan. Kalau dia lalu, tinggal bau. Tinggal bau wangi, melekat bau wangi. Kalau dia duduk sini, dia dah pergi, wangi tu masih. Sampai orang kenal. Ini tadi Rasulullah ada sini ke? Sebab apa? Wangi. Belilah minyak wangi yang mahal sikit. Jangan beli RM3 10 botol. 3 botol RM10. 3 botol RM10 beli. Sebab apa? Sebab nak murah punya pasal kan. Wangi untuk diri sendiri boleh. Jadi tak boleh tu wangi bila nak keluar. Sebab kalau kita tengok banyak hadis yang mengatakan sahabat-sahabat perempuan pun pakai minyak wangi. Seperti isteri-isteri sahabat yang datang ke rumah Aisyah, dia tanya kenapa tak pakai wangi-wangi ni? Kerana ada macam-macam jawapan dia. Mana dia orang pun pakai minyak wangi, berkata tak pakai. Cuma pakai tu dalam keadaan ni macam mana? Kalau duduk rumah pakai je lah. Ini duduk rumah pakai minyak angin ni kan. Apa dah? Minyak halia, minyak mustajab apa? Mujarab apa? Mujarab. Minyak panas. Sumamah bin Abdullah berkata, kana Anas bin Malik tadi. Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, thalathun la turaddul wasaidu wad-duhnu wal-labanu. Rasulullah berkata, 3 benda yang tidak boleh ditolak adalah bantal, minyak wangi dan susu. Dia perempuan, orang Arab sampai sekarang tu sebenarnya. Kalau kita jadi tetamu, dia bagi bantal. Betul. Bantal tu bukan suruh tidur. Dia suka peluk-peluk bantal, bertongkat atas bantal macam tu. Bersandar-sandar kat bantal. Sebab dia punya sofa kan duduk bawah kan. Memang budaya dia. Kita memang pelik lah apa bantal-bantal ni. Bantal ni, yelah, orang mengantuk disorongkan bantal ni. Minyak wangi dan juga susu. Al-laban. Al-laban ni susu. Mungkin juga makna dia yogurt. Susu atau yogurt. Tapi dulu kira susu atau yogurt ni berbenda hasil tenusu ni hebatlah, makanan yang hebatlah bagi dia walaupun dia orang biasa. Hadis ini bertaraf hasan. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tibur rijal ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu wa tibun nisa'i ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Tengok, orang perempuan pakai minyak wangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, minyak wangi untuk lelaki adalah yang harum baunya dan tersembunyi warnanya. Manakala minyak wangi untuk wanita adalah yang warnanya kelihatan terang dan tersembunyi baunya. Zahara launuhu tu maksudnya warna terang. Bukan warna terang bila dia sapu di badan, dalam botol tu lah terang. Warna pink ke, warna apa ke. Hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Mahmud bin Ghailan dan seterusnya. Pada laporan yang lain, sanadnya adalah dilaporkan oleh Ali bin, mana hadisnya ada banyak sanad. Itu dia kata pada sanad yang lain tu.
daripada Abu Hurairah. Abu Uthman An-Nahdi berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza utiya ahadukum ar-rayhana fala yaruddahu fa innahu kharaja minal jannah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, jika seorang daripada kamu daripada kamu diberi raihan. Raihan ni kalau ikutkan yang saya tahulah, dia jenis ulam, sejenis ulam yang bau dia wangi. Tu dia tulis selasih tu, kemangi. Memang nama pun panggil sini selasih kan, macam jenis-jenis selasih kan. Janganlah kamu menolaknya sebab ia datang daripada syurga. Nak ceritanya hebat, tapi hadis ini dhaif. Jarir bin Abdullah bercerita, "Uridtu baina yaday Umar bin Al-Khattab fa alqa jarirun rida'ahu wa masya fi izarin fa qala lahu khudh rida'aka." Faqala Umar lil qaum, "Ma ra'aitu rajulan ahsana suratan min Jarir illa ma balaghana min surati Yusuf alaihi salam." Aku dibawa menghadap Umar ibn Khattab, lalu aku meletakkan pakaianku dan berjalan hanya dengan memakai kain sarung. Umar berkata, "Pakailah bajumu." Umar berkata pula kepada orang ramai, "Aku tidak pernah melihat seorang lelaki pun yang lebih tampan daripada Jarir, kecuali ketampanan rupa Nabi Allah Yusuf alaihi salam yang pernah kita dengar." Tapi hadis ini juga dhaif. Jarir bin Abdullah adalah sahabat yang masyhur. Beliau merupakan tokoh daripada kabilah Bajali. Tubuh beliau tinggi, wajahnya tampan sehingga digelar Yusuf kepada umat ini. Beliau meninggal dunia pada tahun 51 Hijrah. Mana dia digelar Yusuf hadhil ummah. Yusuf kepada umat Muhammad. Apa nama? Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Okey, kita berhenti setakat itu dulu untuk hari ini. Semoga Allah SWT memberi kita ruang dan peluang lagi untuk kita terus berbicara dan membaca apa yang sepatutnya. InsyaAllah kita akan cuba tamatkan buku ni untuk kita tahu tentang biodata Rasulullah SAW yang berpandukan kepada hadis-hadis daripada para sahabat yang menceritakannya. Wallahu a'lam. Puan ada pandangan yang lain, soalan atau perkongsian? Sila. Nak kongsi cerita ke, menu masak ke? Kak Jan nak cerita apa Kak Jan? Saya cikgu. Muka, tangan sampai sini, dia rambut, batu kaki. Yang penting kita bagi rata ni cukup lah tak ya? tapi dia sebenarnya kena ada air tu yang boleh mengalir. Jangan dia tangan basah, sapu tak ada air langsung, tu tak boleh. Kalau yang namanya basuh, dia kena ada air sikit, air tu boleh meleleh. Boleh meleleh. Itu dipanggil basuh. Kalau dia tak boleh meleleh, itu tidak dipanggil basuh. Itu sebab saya selalu ingatkan pada orang yang guna spray tu. Kalau spray sekali, disapu gitu je tak cukup lah saya rasa. Dia mungkin kena spray 2-3 kali supaya air tu boleh mengalir. Maksud mengalir tu bukan mengalir deras. Mengalir tu biar air tu kita bawa, kita bantu dengan tangan dia meleleh. Okey lah. Itu kita nak. Wallahu a'lam. Sebenarnya air sebotol ni cukup untuk wuduk. Kalau minimal lah, dengan cara yang paling minimal, sebotol 500 ml ni memang cukup. Saya dah cuba banyak kali. Cukup. Wallahu a'lam. Cuma kalau kita guna secara tidak berhemah, memang tak cukup lah. Basuh muka pun tak cukup ni. Saya.
Imam Mahdi tak bagi Imam Surah mainkan mayat. Kenapa? Tak tahu dia daripada dulu sampai sekarang. Tapi semalam kita saudara kita ya. Jadi anak bakat sebab mayat tu dah lama dah tak. Dia di rumah tak. Kalau nak bakat buat sebenarnya. Tak apa takkan mayat kali sebenarnya. Apa? Dan dia sebenarnya yang sembahyangkan mayat ni yang paling afdal keluarga dia lah. Kenapa pula imam tu mesti dia, tak semestinya dia? Kalau tahu imam dia marah. Kenapa nak marah-marah pula? Apa kena dia, apa? Dia marah orang. Dia tak boleh. Mendahului dia. Tak adalah. Kebanyakan tempat saya tengok sekarang ni, sebelum solat selalunya dia akan bagi tahu. Ada ahli keluarga terdekat yang nak jadi imam, sila. Sepatutnya macam itulah, sepatutnya. Bagi ahli keluarga terdekat, dia nak semayang, dan mungkin dia nak berdoa daripada hati dia, jauh kan. Kita yang bukan keluarga ni kadang-kadang berdoa pun lebih kurang. Kalau ahli keluarga sendiri yang sembahyang jadi imam, dia berdoa betul-betul daripada jauh sudut hati dia. Wallahu a'lam. Tak ada sebab kenapa imam mesti, tak mestinya. Dia imam solat kat surau, betul lah. Solat fardu. Tapi kalau untuk solat fardu, selagi ada imam, orang lain tak boleh naik sepatutnya. Bila ada imam yang dilantik, kena dulukan imam yang dilantik. Itu imam yang dipilih oleh masyarakat. Mungkin dia lebih tahu cara-cara, peraturan semayang kat situ. Kan? Berapa lama nak sujud rukuk ke apa ke, wirid ke apa. Dia lebih tahu. Kita dulukan dia. Bila kita pergi rumah orang, tuan rumah yang paling layak untuk jadi imam. Mana-mana rumah, tuan rumah paling layak untuk jadi imam. Kecuali kalau dia minta, minta itu lain lah. Kalau tidak minta, kita kena dulukan tuan rumah. Wallahu a'lam. Okey, kita tangguh dululah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma tahhir qulubana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, rezekikanlah kami rasa cinta dengan yang sebenar-benarnya, yang sedalam-dalamnya kepadamu ya Allah, dan kurniakanlah kepada kami rasa cinta tersebut kepada junjungan besar kekasihmu, dan juga rasa cinta kepada mana-mana amalan yang membawa kami rasa cinta kepadamu dan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi sayyidina wa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah.